Ahli yang berhormat bagi kawasan lembah pantai, Yang berhormat Puan Nurul Izzah Anwar. Terima kasih Ketua Speaker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tajuk bagi cakap penangguhan saya, pengkhianatan dakwaan penjualan dokumen sulit pertahanan negara. Betul ya Ketua Speaker? Pendedahan isu Komisen dan penjualan dokumen rasmi sulit Kementerian Pertahanan Malaysia mengenai kapal selam Skopin kepada syarikat pertahanan Perancis Tint Asia seperti yang didakwa oleh Suaram di Bangkok pada 30 Mei 2012 adalah satu pengkhianatan teramat besar yang memerlukan penjelasan segera kerajaan untuk mengesahkan atau menafikan pendedahan ini agar dapat mengelak sebarang kejadian yang tidak diingini, termasuk kehilangan nyawa anggota keselamatan negara. Dakwaan Suaram yang merujuk kepada bahan bukti rampasan oleh pihak polis Perancis dan Hakim Siasatan Roger Leloir dan Serge Tonnerre yang dilantik oleh Tribunal di Grand Instance Perancis dan secara khusus melibatkan beberapa persoalan yang perlu dirongkai dan dijelaskan. Pertama, syarikat Tint Asia Thales International yang telah membayar 36 juta euro bersamaan dengan 142 juta ringgit Malaysia kepada Terasasi Hong Kong Limited untuk dokumen rahsia oleh TLDM, Tentera Laut Diraja Malaysia. Dakwaan bahawa Terasasi menerima bayaran secara berkala daripada Tint Asia termasuk sebanyak 360,000 euro bersamaan 1.44 juta ringgit Malaysia yang disertakan dengan nota bertulis Razak mahu dibayar dengan cepat. Rakyat Malaysia memerlukan penjelasan sama ada Razak yang disebut merujuk kepada Abdul Razak Baginda atau Perdana Menteri Najib Razak, memandangkan dua kapal selam Skopin yang dibeli daripada syarikat Thales International oleh Kerajaan Malaysia berada di bawah seliaan Datuk Seri Najib Tun Razak selaku Menteri Pertahanan pada tahun 2002. Datuk Yang di-Pertua, kenyataan Menteri Pertahanan pada 8 Jun 2012 bahawa siasatan hanya dibuat jika terbukti aktiviti menjual rahsia itu berlaku, tetapi dalam nada yang sama pula mengatakan bahawa sudah pun dikesan maklumat itu telah dikeluarkan dari negara dan sedang dipantau, amat mengelirukan. Demi mempertahankan nama baik Malaysia dan kerahsiaan pertahanan negara, Kerajaan Malaysia dan Kementerian Pertahanan perlu mengambil beberapa langkah, antaranya menjelaskan apakah benar maklumat yang dikesan keluar daripada Malaysia, sama ada Kerajaan Malaysia akan memohon untuk menjadi wakil pemerhati di Mahkamah Tribunal di Grand Instance Perancis untuk mendapat akses kepada kertas pembuktian yang dirujuk oleh Suaram, menubuhkan satu suruhanjaya diraja bebas untuk menyiasat proses pembelian Skopin jika terdapat unsur rasuah dan penjualan rahsia sulit negara. Kerajaan Malaysia juga perlu menyokong usul reformasi parlimen agar sebuah sistem jawatan kuasa tetap, termasuk untuk pertahanan, pembelian procurement diwujudkan demi menjamin segala urusan penting kerajaan bebas dari rasuah dan pengkhianatan. Akhir sekali saya memohon agar pihak Kementerian Pertahanan dan Kerajaan Malaysia menjelaskan secara terperinci kebimbangan dan persoalan yang diutarakan ini. Kita tidak mahu dokumen rahsia negara dijual beli sebegitu sahaja, mendatangkan kebimbangan dan kekhawatiran rakyat. Terima kasih untuk pengerusi. Terima kasih. Untuk Yang Berdua, sekali lagi saya ingin maklumkan dalam Dewan Yang Mulia ini bahawa kontrak perolehan dua kapal selam baru Skopin telah ditandatangani pada 5 Jun 2002 oleh Kerajaan Malaysia dengan syarikat DCNS Perancis dan Navantia Spanyol selaku pembekal kapal selam dan Premika Sembilan Berhad sebagai Project Services Provider. Jika kontrak ini ialah euro 1.084 bilion. Nilai kontrak ini ialah euro 1.084 bilion. Skop kontrak ini terbahagi pada dua bahagian, iaitu pertamanya antara Kerajaan Malaysia dengan syarikat DCNS Perancis dan Navantia Spanyol merangkumi perolehan dua kapal selam jenis Skopin, Package Integrated Logistics Support atau ILS dan latihan untuk warga kapal selam Skopin. Nilai bahagian ini ialah
euro 969.15 juta. Bahagian kedua antara kerajaan Malaysia dengan Permikasian Berhad merangkumi perkhidmatan koordinasi dan sokongan kepada pasukan projek dan pelatih-pelatih kapal selam di Perancis dan Sepanyol. Nilai bahagian ini ialah euro 114.96 juta. Datuk Yang Pertua, sekali lagi dinyatakan di Dewan Yang Mulia ini bahawa Kementerian Pertahanan tidak pernah membayar sebarang bayaran komisen sama ada secara langsung atau tidak langsung kepada mana-mana syarikat dalam perolehan kapal selam Skopin. Perolehan kapal selam tersebut telah dibuat secara runding terus selaras dengan tata cara perolehan kerajaan dengan syarikat pembuat iaitu Perancis dan Sepanyol yang telah mendapat persetujuan kerajaan masing-masing. Kenyataan Ahli Parlimen Lembah Pantai bahawa 2 buah kapal selam Skopin dibeli oleh syarikat Thales International adalah tidak benar. Kementerian Pertahanan tidak mempunyai sebarang maklumat mengenai dakwaan penjualan dokumen yang dikatakan rahsia oleh syarikat terasasi Hong Kong kepada syarikat Thin Asia atau Thales International yang didakwa bernilai euro 36 juta. Kementerian juga tidak mempunyai maklumat dakwaan bayaran secara berkala kepada Thin Asia kepada syarikat terasasi Hong Kong. Datuk Yang Pertua, Ahli Parlimen Lembah Pantai telah menyarankan supaya kerajaan dan Kementerian Pertahanan perlu mengambil beberapa langkah, antaranya menjelaskan apakah benar maklumat dikesan keluar daripada Malaysia. Sepanjang pengetahuan Kementerian Pertahanan sehingga kini tiada maklumat yang dikesan keluar dari Malaysia. Yang Berhormat Lembah Pantai juga ingin mengetahui sama ada kerajaan Malaysia akan memohon untuk menjadi wakil pemerhati di Mahkamah Tribunal di Grand East Dams, Perancis untuk mendapat akses kepada kertas pembuktian yang dirujuk oleh Suaram. Jawapan kami ialah kerajaan Malaysia difahamkan tiada perbicaraan berlangsung di Perancis berhubung isu kapal selam Skopin. Justru tidak timbul soal kerajaan akan memohon menjadi pemerhati. Yang Berhormat Lembah Pantai turut mencadangkan supaya ditubuhkan Suruhanjaya Bebas Diraja untuk menyiasat proses pembelian Skopin jika terdapat unsur rasuah dan penjualan serta rahsia sulit negara. Sebagai jawapan, kerajaan berpendapat tidak perlu menubuhkan Suruhanjaya Bebas untuk menyiasat pembelian kapal selam memandangkan pembelian kelengkapan Angkatan Tentera Malaysia dibuat mengikut tata cara pelaksanaan kontrak-kontrak perolehan peralatan pertahanan negara. Ia melibatkan pelbagai peringkat kelulusan termasuk jawatankuasa teknikal dan jawatankuasa rundingan harga setelah penilaian yang teliti dibuat demi memastikan perolehan tersebut menepati keperluan Angkatan Tentera Malaysia. Selain dari itu, rujukan juga dibuat kepada Jabatan Teguhan Negara bagi mendapatkan kelulusan ke atas klausa-klausa kontrak tersebut. Semua terma dan kelulusan untuk runding terus dikemukakan kepada Kementerian Kewangan untuk kelulusan. Yang Berhormat Lembah Pantai turut menyokong usaha kerajaan Malaysia untuk mengadakan transformasi parlimen agar sistem jawatankuasa tetap termasuk untuk pertahanan diwujudkan demi menjamin segala urusan penting kerajaan bebas dari rasuah dan pengkhianatan. Kerajaan berpendapat tidak perlu untuk menubuhkan jawatankuasa tetap parlimen untuk pertahanan. Ini adalah kerana sebarang rancangan pembelian kelengkapan tentera adalah dinyatakan dalam anggaran belanjawan pembangunan yang mana dibahas dan diluluskan oleh Parlimen. Proses perolehan aset juga adalah tertakluk kepada peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh kerajaan seperti arahan perbendaraan dan tata cara prosedur keuangan. Manakala setiap perbelanjaan adalah tertakluk kepada pemeriksaan atau teguran Jabatan Audit Negara. Kerajaan juga berpandangan proses perolehan yang melibatkan kelengkapan pertahanan yang strategik tidak wajar dibincangkan secara terbuka. Terima kasih.